Menilik semua temberang Ahlil nujum tak belalang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Yahya bin Ali, pelajar OUM dalam jurusan Master of Islamic Study. Pada pagi ini saya ingin membentangkan dan melengkapkan tugasan yang diberikan berdasarkan kepada sebuah filem lama P.Ramlee yang bertajuk Nujum Pak Belalang. Dalam filem ini saya akan membincangkan dari segi pandangan dan juga keritan terhadap filem ini dalam hubungan dengan beberapa isu yang akan saya terangkan kemudian dalam tempoh lebih kurang 10 hingga 12 minit saja. Saya akan buat analisa dalam pembentangan ini berkait dengan kesalahan dari sudut akidah dan juga ajaran Islam. Kemudian saya akan huraikan berdasarkan kepada babak-babak ataupun adegan di mana kelemahan dan juga kesalahan yang berlaku dalam filem ini. Kemudian saya juga akan menyentuh kesan ataupun pengaruhnya kepada masyarakat dan perbandingan antara masyarakat zaman dahulu, masyarakat klasik dengan masyarakat moden sekarang. Dan akhirnya saya akan buat suatu cadangan penyelesaian berdasarkan kepada isu-isu yang berbangkit. Akidah dalam Islam mestilah sahih berdasarkan kepada kepercayaan, keyakinan kita yang bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa perkara sekalipun, mestilah perkara yang berkaitan dengan akidah ini tidak pencampur dengan perkara-perkara yang khurafat ataupun boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itulah perbincangan dalam tugasan yang diberikan berpandukan kepada pandangan ulama'-ulama' yang muktabar. Rujuk kepada kes pertama, iaitu sikap Pak Belalang yang dalam adegan filem ini malas ataupun tidak mahu bekerja kerana dia membuat alasan bahawa kalau rezeki nak datang, ulat dalam batu pun ada rezekinya. Pegangan ataupun kepercayaan supami ini adalah salah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan akal kepada manusia supaya dia boleh berusaha dan juga mencari rezeki. Dia tidak boleh bergantung kepada nasib ataupun takdir semata-mata. Sebab itu dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, di antaranya Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah nasib sesuatu kaum ataupun sesuatu golongan, melainkan dia mengubah apa yang ada dalam hatinya. Maksudnya dia mestilah membuat perubahan untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Walaupun beriman kepada qada itu adalah sebahagian daripada perkara yang dikaitkan dengan keimanan, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Kes yang tersenyum yang saya nak rujuk ialah bagaimana Pak Belalang dan anaknya Belalang mengambil jalan yang singkat dan mudah untuk mencari rezeki dengan menjadi tukang tilik ataupun jadi tukang nujum yang diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Walaupun kerja tukang tilik dan juga tukang nujum ini adalah suatu perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masalahnya ketua kampung sendiri boleh menerima perkara ini, bahkan turut dikongsi oleh Raja Sultan Syahrul Nizam, sehingga akhirnya Pak Belalang dilantik sebagai ahli dunia negara. Dari segi pandangan Islam, kerja sebagai tukang tilik ini adalah kerja yang keji ataupun yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, dan antara lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Dengan maksud bahawa arak, judi, menyembah berhala dan bertenun nasib ataupun kerja tukang tilik adalah perkara keji datang daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu menjauhinya. Kes seterusnya ialah dipaparkan dalam adegan filem ini ialah apabila
Sultan Syahrul Nizam menjumpai semula mahkota dan hartanya yang dicuri, ia tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang pemimpin dengan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam adegan ini tidak ada apa yang dikatakan ucapan Alhamdulillah ataupun lebih baik lagi dari segi amalan ajaran Islam. Apabila ditimpa musibah yang besar, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku ialah Sultan Syahrul Nizam bagi meraihkan harta yang dijumpai semula, menjemput penyanyi-penyanyi dan juga penari-penari ke istana. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatku atas kamu, dan sekiranya kamu kufur, azabku amat pedih. Seterusnya saya ingin memaparkan dalam pada ini bagaimana masyarakat yang terlalu berminat ataupun yang mementingkan hiburan. Sebab itu berlaku babak nyanyian dan juga tarian oleh kaum wanita, dan juga sehingga dalam soal hiburan ini perkara yang melibatkan negara yang digadaikan pun menjadi sebahagian pada amalan pada waktu itu. Dalam soal hiburan, Islam membenarkan hiburan tetapi mesti ada batasnya, seperti nyanyian dan seni kata yang tidak menghayalkan ataupun terlalu memuja dunia. Jadi perkara-perkara seperti ini dengan tarian-tarian yang mengasyikkan, yang boleh menimbulkan nafsu syahwat, sepatutnya tidak berlaku. Oleh kerana itulah seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang mukmin dalam hal keduniaan mestilah ada sifat qanaah, ada sifat zuhud dan menundukkan nafsu dalam menjaga 5 panca indera, iaitu mestilah menjaga mata, telinga, lidah, hati dan perut agar sentiasa mengetahui Allah dan tunduk kepada ajarannya. Kes seterusnya yang nak dirujuk dalam adegan filem ini ialah bagaimana badan dan nyawa mencuri ternakan orang kampung dan juga mencolek puteri raja si Bujur Sirih dan jadikan tawanan. Jadi apa yang dilakukan oleh badan dan nyawa ini adalah satu kesalahan besar dalam ajaran Islam. Kalau sabit dengan kesalahan itu boleh dipotong tangan mereka. Kes seterusnya yang saya nak bincangkan dalam filem ini ialah bagaimana kesan pengaruh filem ini terhadap masyarakat. Apa yang dipaparkan dalam adegan-adegan yang saya bincangkan tadi, sama ada yang berkait dengan menjadi tukang tilik, mencuri, pergaulan bebas lelaki dan perempuan, termasuk majlis-majlis yang ada nyanyian dan tarian, dilakukan dengan tidak ada rasa bersalah. Ia menjadi suatu amalan yang sebati dalam masyarakat yang digambarkan dalam filem ini. Ini tidak baik dari segi contoh, sebab satu filem itu mesti ada pendidikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pihak yang berwajib seharusnya melihat ini sebagai sebahagian daripada pembangunan insan kepada masyarakat, dan pihak lembaga penapis filem umpamanya mestilah mengetatkan tapisan mereka supaya adegan-adegan yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah ditapis supaya tidak memberikan kesan buruk kepada masyarakat. Saya juga ingin membuat suatu perbandingan dari segi pemikiran antara masyarakat moden sekarang dengan masyarakat dahulu, masyarakat klasik. Dalam masyarakat moden sekarang, kita sedia maklum berlakunya kepesatan pembangunan, termasuklah kepesatan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi. Masyarakat sekarang mudah menerima maklumat dan juga cepat menerima maklumat. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna masyarakat sekarang ini menjadi masyarakat yang lebih baik sekiranya maklumat-maklumat yang mudah diakses ini tidak ditapis ataupun tidak dibuat semakan, kerana banyak maklumat-maklumat yang ada zaman moden sekarang ini adalah maklumat yang tidak benar, maklumat yang diragui kesahihannya, dan kalau disebarkan dengan cara yang tidak cermat, ia juga boleh memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Berbanding dengan masyarakat zaman dahulu, masyarakat klasik, pada waktu itu tidak ada pembangunan yang baik, yang lancar, tidak ada apa yang dikatakan kemudahan teknologi dari segi maklumat. Oleh kerana itu, mereka menerima maklumat dan juga apa-apa yang ditonjolkan kepada mereka, termasuklah dalam soal hiburan, mereka cepat menerima
dengan tidak mempersoalkannya. Oleh kerana itu saja kesempatan hiburan yang ada pada waktu itu. Tetapi sekiranya tidak ada pegangan agama ataupun asas ajaran yang kukuh, ini juga akan memberikan kesan yang besar kepada pemikiran mereka, termasuk mereka boleh mempercayai perkara-perkara khurafat, apatah lagi perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang akhir sekali yang saya nak bincang ialah bagaimanakah cadangan penyelesaian kepada isu-isu yang dibangkitkan tadi, yang dikatakan sebahagian daripada adegan dalam filem ini bertentangan dengan akidah dan juga ajaran Islam. Apa yang penting ialah kita mahu dalam keseronokan menonton filem ini ada pendedahan bahawa di antara hiburan menonton filem mesti ada satu pendedahan perkara-perkara yang tidak baik, apatah lagi yang bertentangan dengan akidah dan juga ajaran Islam, supaya masyarakat tidak terpengaruh sebagaimana yang sedang berlaku sekarang ini. Kita tidak mahu isu-isu berbangkit dalam filem tadi ia dianggap sebagai perkara biasa saja dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat perlu dididik supaya dalam semua amalan dalam kehidupan mereka mestilah berpandukan kepada sumber kekuatan dalam agama kita, iaitu berpandukan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis dan juga huraian daripada ulama-ulama yang mentabah. Dalam soal hiburan umpamanya, kita mesti mengambil satu sikap yang positif bahawa hiburan itu tidak salah, boleh diteruskan, tetapi mestilah dengan suatu pendekatan baru dengan maksud kalau yang terlibat dalam bidang nyanyian umpamanya mestilah penyanyi yang berakhlak, dan seni kata lagu umpamanya mestilah seni kata yang tidak melarakan, seni kata yang boleh mendekatkan seorang bagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perkara-perkara yang lain umpamanya dalam program adanya pemisahan di antara lelaki dan perempuan dan seumpamanya. Dan yang akhir sekali saya juga ingin menekankan dalam soal menjadi rezeki, kerana ini penting supaya tidak ada sikap dalam soal menjadi rezeki ini menyerahkan kepada takdir semata-mata, tetapi masyarakat perlu dididik supaya dalam soal pembangunan, soal rezeki mestilah kita berusaha dengan gigih mengambil segala peluang yang ada supaya pada akhirnya kita menjadi seorang Muslim yang bertanggungjawab, bukan saja untuk diri mereka tapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat dan juga negara.